Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini berita pasti membuatkan walaun membangkang moroyan. Itu kata seorang netizen di ruangan komen. Mereka kata, yang kali ini memang akan kena game over terus pembangkang. Akhirnya, apa yang dilaung-laungkan oleh Anwar Ibrahim ditunaikan. Bermula esok, diesel akan 5 sen lebih murah. Betul kan? Akhirnya diesel turun 5 sen. Wow, tahniah. Harga runcit diesel akan diturunkan 5 sen kepada RM3.30 seliter bagi tempoh bermula esok hingga 14 Ogos. Kementerian Keuangan berkata ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Nah, yang ini Anwar Ibrahim dah banyak kali terangkan. Ramai orang yang viralkan semula video laungan Anwar Ibrahim kalau jadi kerajaan besok harga akan turun. Waktu itu harga minyak kita memang rendah. Harga dunia, minyak dunia adalah rendah. Dan banding dengan harga minyak Malaysia pada waktu itu sepatutnya boleh diturunkan lagi. Tetapi tidak diturunkan. Sekarang ini harga minyak global sudah terlalu mahal. Dan negara kita pula mempunyai sistem minyak subsidi sebelum penyesaran subsidi diesel yang sangat-sangat menguntungkan bukan saja rakyat Malaysia yang kaya raya, tetapi juga para penyeludup minyak di luar negara. Akhirnya, dengan pengenalan subsidi diesel bersasar, negara kita kini menikmati penjimatan sehingga ratusan juta ringgit sehari. Itulah sebabnya kita perlu meneruskan penyasaran subsidi diesel bersasar ini. Saudara, dengan pengumuman penurunan harga minyak ini, maka betullah apa yang kata Anwar kata. Kalau tren penurunan harga minyak atau kalau harga minyak global turun, kerajaan janji akan turunkan harga. Hari ini kita sudah dapat apa yang dijanjikan. Bermula esok, harga diesel akan turun 5 sen. Baguslah kan? Jadi sekarang ni, apa pula tuntutan? Nak jadi 50 sen baru gembira? Tak tahulah. Nak kurang pun tak gembira, tak kurang pun tak gembira. Itulah kan. Kementerian Keuangan berkata, ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Walau bagaimanapun, harga RON 97 dan RON 95 masing-masing kekal pada RM3.47 seliter dan RM2.05 seliter. Manakala harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pengumuman ini pastinya mengejutkan seluruh rakan pemerhati politik, juga rakan penganalisis ekonomi, bukan saja di Malaysia dan tetapi juga di dunia. Bagaimana kerajaan sekarang ini boleh turunkan 5 sen harga diesel? Itu semua kerana berkat kerja keras daripada para pemimpin yang ada di Malaysia. Jumpa lagi, tinggalkan komen anda, share video ini. Keputusan Speaker Dewan Rakyat kali ini disambut dengan riang gembira, sorak-sorai daripada rakyat jelata, daripada netizen. Ini apabila diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat, ahli parlimen yang ponteng tegar, tak suka datang berbahas ataupun datang ke mesyuarat di Dewan Parlimen. Ahli parlimen ponteng parlimen selepas ini tak akan dapat allowance. Silap hari bulan boleh hilang kerusi. Ramai netizen yang menyambut keputusan terbaru ini, iaitu allowance ahli parlimen yang ponteng parlimen mungkin akan dipotong
dan silap hari bulan boleh pula hilang kerusi. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan parlimen selepas ini kemungkinan akan ditarik allowance kehadirannya. Lebih teruk lagi, wakil rakyat berisiko kehilangan kerusi mereka jika tidak hadir bersidang selama 6 bulan tanpa alasan sah. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, peraturan sedemikian akan berjalan sebaik sahaja Akta Perkhidmatan Parlimen PSA dikuatkuasakan. Jelas beliau, tidak semua ahli parlimen boleh menghadiri semua sesi persidangan pada setiap masa, kerana masing-masing mempunyai tugasan rasmi, khususnya ahli kabinet. Namun kehadiran adalah wajib, melainkan ada perkara lain yang tak dapat dielakkan, katanya. Tak apalah, netizen kata, kami pun faham, kami pun tahu, kamu punya kerja, terutamanya ahli kabinet. Mereka kena ikuti mesyuarat di tempat lain, jemputan-jemputan yang lain, dan lebih daripada itu, mereka juga mempunyai kerja yang mereka perlu buat. Terutamanya juga ada juga yang kerana kesihatan. Tapi yang mengecewakan netizen ialah kenapa sampai begitu kerapnya beberapa pemimpin, terutamanya netizen mengaitkan dengan beberapa pemimpin daripada pembangkang yang telah pun dilaporkan kerap tak hadir ke parlimen. Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai begitu teruknya kehadiran mereka? Kalau soal kesehatan tak apalah, tapi kadang-kadang bukan juga soal kesehatan. Itu yang betul-betul membuatkan netizen jadi bengang. Kata Speaker Dewan Rakyat lagi, memang tiada lagi ahli parlimen yang kehilangan kerusi atas sebab ini setakat ini. Tapi langkah baharu itu penting untuk memastikan tanggungjawab dalam menghadiri persidangan. Berdasarkan PSA, saya mencadangkan ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan untuk tempoh tertentu akan kehilangan allowance mereka. Apa-apapun, kita tunggu PSA diluluskan kabinet sebelum dibentang pada persidangan parlimen nanti, katanya kepada media. Akta Perkhidmatan Parlimen PSA yang dijangka dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini tidak akan mengganti atau memansuhkan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 Akta 347. Media pada Oktober tahun lalu melaporkan yang di-Pertua Dewan Rakyat sedang melihat dengan serius langkah-langkah perlu yang lebih ketat dilaksanakan termasuk memotong allowance ahli parlimen jika mereka berterusan tidak hadir ketika sesi sidang parlimen. Johari dilapor mencetuskan idea untuk memotong allowance ahli parlimen yang tidak hadir ke sesi sidang parlimen sebagai satu langkah mencegah ketidakhadiran dalam kalangan mereka. Ia kerana yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak mempunyai kuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen yang tidak hadir selama beberapa hari walaupun ahli parlimen dibayar RM500 sebagai allowance harian. Wow, rupa-rupanya allowance harian dibayar RM500 sehari kalau ahli parlimen itu hadir. Tapi itulah netizen kata, buat apa dibagi 500 itu kalau tak hadir? Lebih baik diberi kepada orang miskin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu paling hangat pada malam ini adalah melibatkan tentang gaji. Gaji Menteri Besar Terengganu dan gaji Menteri Besar Selangor. Wow, dua-duanya Menteri Besar. Tapi ada perbezaan kemajuan di Terengganu banding dengan Selangor. Siapa yang lebih besar gajinya? Adakah negeri yang maju, yaitu Selangor, lebih besar gaji menteri besarnya ataupun Terengganu yang jauh ketinggalan berbanding Selangor? Rupa-rupanya, saudara-saudara sekalian, didedahkan gaji menteri besar Terengganu rupanya lebih tinggi dari Selangor. Hasil negeri ...
Gaji Menteri Besar Terengganu rupanya ketiga tertinggi di negara ini, malah jauh lebih besar daripada Menteri Besar Selangor. Semakan Kini News Lab mendedahkan, gaji bulanan Menteri Besar Terengganu mencecah RM30,000 sebulan berbanding RM25,000 bagi Ketua Eksekutif Selangor. Berikut saya bacakan kepada anda beberapa gaji yang telah tertera dalam Harapan Daily ini. Gaji Menteri Besar Kelantan RM20,000 dengan KDNK per kapita ialah 119% gaji Menteri Besar kepada KDNK per kapita. Gaji di Sabah pula, iaitu Ketua Menteri Sabah, ialah RM33,000 dan 33 sen, KDNK per kapita 31,147. Terengganu, gaji Terengganu, Menteri Besar Terengganu pula ialah RM30,000, gaji Menteri Besar Perlis RM20,000, Kedah RM22,000 dan Perak RM25,000, Pahang RM30,000, Sarawak RM39,000, Malaysia RM22,000 dan Selangor hanya RM25,000. Negeri Sembilan RM19,175 dan Johor RM14,907. Saudara-saudara sekalian, mengejutkan jumlah gaji itu pula tidak termasuk pelbagai allowance bulanan termasuk allowance perjalanan, kerayaan dan lain-lain. Jadi melihat kepada data yang dipaparkan oleh Semakan Kini News Lab ini, bolehlah disebut beberapa gaji yang kita tahu menteri besarnya seperti Menteri Besar Kedah. Rupa-rupanya gaji Menteri Besar Kedah Sanusi Mak Nur hanya RM22,000, jauh ditinggalkan oleh Menteri Besar Terengganu. Dengan ini, gaji yang dipaparkan ini menunjukkan gaji Sanusi RM22,000 tetapi tidak termasuk jenis allowance bulanan, termasuk allowance perjalanan, kerayaan dan lain-lain. Ironinya, keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita bagi Terengganu hanyalah RM31,111, yang merupakan negeri keempat terbawah. Dalam masa sama, Terengganu mencatatkan jumlah keluarga miskin tegar kelima tertinggi di Malaysia dengan seramai 7,257 keluarga. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang mengejutkan kita kerana saya secara pribadi pun saya tak pernah tahu bahawa gaji Menteri Besar Terengganu ini rupanya lebih tinggi daripada Menteri Besar Selangor. Dan gaji Menteri Besar Kedah iaitu Sanusi Mak Nur hanya RM22,000 tetapi belum termasuk pelbagai jenis allowance bulanan yang lain. Dan yang paling tertinggi di Malaysia ialah daripada Sarawak iaitu RM39,000. Tetapi KDNK per kapita mereka adalah sangat tinggi, RM72,411. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahawa agak lumayan juga gaji-gaji Menteri Besar ini. Patutlah ramai sangat nak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Timbalan Ketua Polis Negara tegur siapa apabila beliau kata pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji. Ini memang paling panas dan mengejutkan kita semua. Siapalah agak-agaknya yang ditegur oleh timbalan Ketua Polis Negara ini? Siapalah orang yang sanggup pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji ini? Ini memang betul-betul panas. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche berkata, rasuah kini menjadi musuh nombor 1 negara.
melihat kepada kerosakan akibat perbuatan itu kepada masyarakat dan negara. Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Khan berkata, pentingnya untuk semua pihak membenteras rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya. Dalam konteks rasuah ini, kalau kita betul-betul nak benteras, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas. Kalau yang di atas atau kalau yang atas diambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, bawah ini yang akan bermaharajalela pula. Amat mendukacitakan, ada dalam kalangan orang-orang Islam anggap rasuah dah macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah. Semua boleh ambil rasuah menurut ucapan Ayub Khan tersebut. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang masih ada isu rasuah. Isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor satu negara, kata Ayub Khan lagi. Klip video yang dimuat naik itu adalah ketika beliau berucap pada Hari Integriti Prasarana tahun 2024 yang diadakan hujung Julai lalu. Ayub Khan berkata, orang yang makan rasuah menganggap apabila mereka pergi menunaikan umrah atau haji, dosa itu telah diampunkan Allah. Namun katanya, dosa terhadap masyarakat adalah lebih besar kerana rasuah adalah memakan duit orang lain. Banyak dalam kalangan orang Melayu Islam kita yang masih beranggapan rasuah ini okey, kata Ayub Khan. Dia orang anggap rasuah ni ibarat cukup tahun pergi haji habis dosa. Balik haji bersih, seputih kain putih, kata Ayub Khan lagi. Setiap bulan dia pergi umrah. Tiap-tiap tahun dia pergi haji, tapi duit rasuah. Dengan anggapan dia bahawa tindakan dia makan rasuah tak apa. Nanti pergi haji minta maaf, minta ampun, Allah maafkan, kata Ayub Khan. Tidak, rasuah ini kita punya dosa dengan masyarakat, kata Ayub Khan lagi. Yang menjadi persoalan netizen pada malam ini ialah siapa yang disindir, ditegur oleh timbalan ketua polis negara ini. Pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Pendedahan berani daripada timbalan ketua polis negara. Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Ada seorang netizen dalam ruangan komen mencadangkan supaya parti Bersatu keluar cepat-cepat Perikatan Nasional. Dia kata, oleh kerana sudah beribu ahli dan pemimpin parti Bersatu rasa malu dan rasa dipermain dan digula-gulakan oleh pemimpin PAS, parti PAS terutamanya berkait dengan PR Kenenggiri dan pemilihan calon PR Kenenggiri, mereka rasa malu. Mereka kata kami rasa malu, hilang maruah kerana seperti dipermain dan dianak-anakan serta lebih teruk lagi, mereka seperti digula-gulakan oleh PAS. Netizen ini kata, kalau sudah rasa seperti itu, kalau sudah rasa seperti dipermainkan, diperolokkan ataupun digula-gulakan oleh parti PAS, kata netizen ini, kenapa tidak keluar saja daripada Parti Perikatan Nasional? Jangan-jangan nanti setiap kali pilihan raya kecil diadakan, akan berulang lagi. Kalau sudah tercuba sekali, akan ada patukan kedua, ketiga, dan keempat. Kalau dah kena sekali, pasti akan berulang lagi. Itulah PAS, kata netizen ini. Ini beliau kata telah pernah berlaku dalam Parti UMNO, gabungan UMNO dan Parti PAS dalam Muafakat Nasional. UMNO dipatuk oleh Parti PAS. Dan saudara,
apabila netizen ini kata kalau dah sedar bahawa parti PAS menggula-gulakan Parti Bersatu, keluar sajalah daripada Perikatan Nasional, kata beliau. Nanti jangan-jangan pada pilihan raya akan datang berlaku lagi ulangan yang mana calon diambil daripada parti PAS, dikeluarkan jadi ahli daripada ahli PAS dan dijadikan ahli Bersatu, dan Bersatu pula terima dengan seadanya. Hairan kan? Di mana ahli-ahli Parti Bersatu yang lain? Bukankah Parti Bersatu mempunyai ahli yang lebih ramai lagi? Takkanlah tiada pemimpin yang boleh dicalonkan dalam PR Kenenggiri sehingga terpaksa import pula pemain daripada calon daripada Parti PAS. Ada netizen kata sebenarnya itu hanyalah import. Calon PR Kenenggiri daripada Parti PAS itu adalah import. Sengaja dikeluarkan daripada Parti Bersatu, direstui keluar daripada Parti Bersatu untuk mewakili daripada Parti PAS, maksud saya, kini menyertai pula Parti Bersatu dan mewakili Parti Bersatu. Kata mereka, ini betul-betul memalukan, menunjukkan kelemahan Parti Bersatu, menunjukkan kelemahan kepimpinan Parti Bersatu, tidak boleh bersuara untuk menentang. Di mana pemimpinan Parti Bersatu, katanya. Jadi, persoalannya pada petang ini ialah, adakah Anda bersetuju kalau Parti Bersatu ada dua pilihan? Pertama, keluar daripada Perikatan Nasional dan mulalah menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Tak perlu masuk dalam mana-mana gabungan, tak perlu masuk Barisan Nasional, tak perlu masuk Pakatan Harapan. Mereka hanya perlu menyokong Anwar Ibrahim kerana ada 3 tahun lagi. 3 tahun lagi baru pilihan raya. Sekurang-kurangnya 3 tahun lagi baru pilihan raya. Jadi ini waktunya sebenarnya Parti Bersatu membina kekuatan, membina akar umbi, bukannya menentang kekuatan. Apa kekuatan yang mereka dapat daripada Perikatan Nasional dengan seperti dikata oleh pemimpin yang keluar parti itu, mereka digula-gulakan oleh Parti PAS. Di mana hala tuju Parti Bersatu selepas ini? Nampaknya Parti Bersatu semakin hari semakin hilang arah. Jadi kalau sudah 8 atau 10 cawangan ditutup serta-merta, apalagi yang akan terjadi selepas ini. Jadi itu pilihan pertama, keluar daripada Perikatan Nasional dan menyokong kerajaan perpaduan. Yang kedua ialah tidak perlu keluar daripada Perikatan Nasional tetapi mula menyokong kerajaan perpaduan. Itu lebih baik, kerana mereka akan lebih mudah untuk menarik para pengundi melalui peruntukan yang telah pun dinyatakan oleh Anwar Ibrahim kerajaan sebelum ini. Dan selain daripada itu, apa kata kalau betul-betullah Parti Bersatu itu keluar daripada Perikatan Nasional, masuklah di mana-mana pakatan. Politik ini memang macam tu, dia dinamik. Tapi saya rasa untuk masuk Pakatan Harapan jauh panggang daripada api, kerana Anwar Ibrahim pun bijak, dia tidak akan mungkin minta dipatuk 2 kali, terutamanya oleh langkah Sheraton. Jadi sekarang ini sebenarnya Parti Bersatu betul-betul tersepit. Di luar mati mama, ditelan mati bapa. Nah, nak buat macam mana lagi kan? Nak buat macam mana lagi? Itulah kesilapan terbesar Parti Bersatu. Dan yang paling besar ialah apabila mereka menerima calon daripada Parti PAS untuk menjadi calon Bersatu di PR Kenenggiri. Sekarang ini mereka sendiri yang terkena. Apa komen Anda? Share video ini.